Saya nak bercerita dua buah kisah pengalaman yang saya lalui. Jadi apakah pengalaman yang saya pernah lalui itu? Jom kita saksikan selepas ini. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hai, Assalamualaikum. Saya Armada Channel ataupun boleh dikenali sebagai AC. Kepada yang subscriber, terima kasih saya ucapkan. Kepada yang korang telah subscribe, terima kasih korang support. Dan kepada yang belum subscribe, subscribe channel saya untuk saya lebih giat lagi untuk membuatkan video-video yang selepas ini. Jadi seperti apa yang saya beritahu tadi, ini saya nak bercerita dua buah kisah pengalaman saya. Kisah ini boleh dikatakan misteri yang saya pernah alami. Waktu itu kita 15 tahun yang dahulu. Jadi kalau tolak daripada sekarang ini, kira-kira dalam 2005 ataupun 2006. Itu yang pertama yang saya nak ceritakan ini. Ketika itu saya baru balik daripada kerja. Ini cerita ni berlaku di Ampang, mana ketika itu saya masih lagi menetap di rumah keluarga saya lah. Itu yang 15 tahun dahulu. Dan sekarang saya telah berada di luar kawasan Ampang. Bermulanya kisah itu ketika saya pulang daripada kerja. Kemudian saya seperti biasa masuk ke rumah dan saya tak OT waktu itu. Saya tak OT. So saya ingat saya tak OT sebab apa? Saya nak sembahyang maghrib. Jadi kejadiannya pada waktu maghrib. So perjalanan daripada tempat kerja saya ke Ampang, maknanya daripada Shah Alam ke Ampang, yang saya mengambil masa dalam 35 minit ke 40 minit, bergantung pada transport yang saya bawa. Jadi selepas sampainya saya di rumah, saya melangkahkan kaki masuk ke rumah dan terus pergi ke bilik dan bersiap-siap untuk mandi. Siap mandi itu semua. So jam telah menunjukkan waktu itu hampir maghrib. Kemudian tibanya waktu maghrib, saya mengambil wuduk. Saya mengambil wuduk dan saya akan sembahyang di bilik saya. Saya sembahyang seorang dirilah, tak ada saf makmum dan imam. Sendiri saya melakukan solat di bilik saya. Okey. Ketika itu dalam rakaat yang kedua kalau tak silap saya, selepas saya rukuk sujud, kemudian saya up balik. Masa saya baca Al-Fatihah, itu saya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba saya terdengar dan saya terdiam bila mana saya terdengar telinga orang yang sedang mengaji. Bila saya mendengar orang mengaji, saya hilang fokus. Dia dah jadi tak khusyuk pula kan. Sebab saya tahu sunan suara siapa yang berada di belakang ketika saya sedang solat. Saya dengar. Saya dengar dia mengaji. Saya tak ingat surah apa, tapi memang dia suara tu
agak lantang, saya ingat bapak saya, sebab suaranya adalah sosok lelaki. Jadi bila dah tengah baca Al-Fatihah tu, tapi dengar lantunan suara di belakang, jadi saya terdiam dalam beberapa second untuk memastikan lantunan suara itu siapa gerangan yang mempunyai suara lantunan di belakang saya. Saya nak kena pasti ni. Saya dengar bukan suara bapak saya. Dan juga kalau nak katakan tetamu datang, waktu tu saya balik kerja memang tak ada siapa-siapa yang nak datang waktu tu. Waktu nak maghrib tu jarang berlaku kalau tetamu datang. Tak tahulah kalau korang punya rumah, Allahu'alam, itu rumah korang lah. Tapi setahu saya lah, jarang berlaku kalau tetamu datang di rumah pada waktu maghrib. Jadi bila dah saya dah dengar tadi dan dengar suara di belakang, untuk memastikan suara satu di belakang, saya memang solat waktu itu dah jadi tak khusyuk. Bila jadi tak khusyuk, saya dengar siapa tu? Contoh dia baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca Al-Fatihah, wa innal ladzina amanu, macam tu lah kan. Diam. Siapa? Kemudian nak dengar dia ke saya solat? Fikir 2-3 kali, nak dengar dia ke nak solat? Tapi saya solat telinga pasang. Memang tak khusyuk lah. Bila dah solat rakaat kedua tadi tu, dah tahiyat akhir pun saya dengar pun semua. Agak lama suara orang mengaji di belakang saya, sehingga saya ke tahiyat akhir pun bila bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan masih lagi dengar lantunan suara tadi. Bila kepala saya toleh ke kanan, saya lihat tak ada satu orang pun di belakang. Bagi salam kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, pun tak ada juga di belakang saya. Tapi masa menoleh ke belakang, masih lagi mendengar orang mengaji. So bila saya toleh, memang tak ada siapa-siapa. Jadi suara siapa tu? Saya memang syak ini adalah jin Islam yang sedang menumpang untuk mengaji ataupun melakukan ibadah. Tapi mungkin ketika saya sedang solat, dia sedang mengaji. Mungkinlah selepas saya habis solat, dia pula solat. Mungkinlah, ini mungkin kemungkinan saya. Tapi bila saya dah bagi salam semua, saya lipat-lipat sejadah, saya gantung dekat tempat. Kan kalau kita pergi surau, ada setengah-setengah surau, kadang-kadang rumah pun ada. Jadi macam tempat letak surau, kadang-kadang orang letak tuala, kadang orang letak sejadah. Saya letak kat situ lah. Saya letak sejadah, saya toleh ke kanan, masih lagi ada orang mengaji. Jadi saya terpinga-pinga, orang siapa? Masih okey. Saya solat tu di bilik saya. Okay. Ini saya gambarkan je lah, korang imagine je lah. Saya gambarkan, okey, ini arahnya adalah kiblat. So bilik saya belakang adalah pintu. Jadi bila saya bagi salam ke kanan dan ke kiri, arah pintu memang tak ada. Bila tadi saya kata saya dah lipat sejadah, saya lalu ke arah pintu tadi, nak turun ke bawah, ialah macam kita langgar lah laluan dia pendidikan mengaji di bahagian belakang. Memang tak ada rasa apa-apa makhluk yang kita tak nampak. Memang kalau kita lalu pun, langgar pun, kita tak ada rasa apa-apa kan. Jadi lalu turun ke bawah, saya berhenti di awal tangga nak menuju ke bawah. Saya parking situ, saya dengar
kepala, tengok ke bilik, masih lagi dengar. Dalam hati ni tanya-tanya dan berkata, siapa mengaji? Siapa mengaji? Di bawah ada orang tua saya tengok TV je. Mas sedang tengok TV. Bila saya dah turun ke bawah sampai di ujung tangga, kan ujung tangga kan anak tangga sebelum sampai ke floor ataupun lantai tu. Bila mana kaki saya menginjak lantai ataupun anak tangga yang terakhir, saya menoleh lagi ke atas dan masih lagi mendengar lantunan orang mengaji. Jadi hati saya ni bertanya-tanya. Saya dah syak itu adalah jin Islam. Tapi yalah, sifat ingin tahu manusia lah. Korang pun ada kan sifat ingin tahu. Jika berlakunya ke atas korang, nak tahulah kan. Bila saya nak tahu tu saya, sampailah saya pergi jumpa mak saya. Ketika itu mak saya ada di ruang tamu dan saya tanya terus tanya, tanpa ragu-ragu tanya, mak, tadi waktu Alung semayang, Alung dengar ada orang mengaji di belakang Alung. Alung ingat apa? Sebab suara tu suara lelaki. Tapi bila saya Alung bagi salam kanan dan kiri, Alung toleh, tak ada. Tapi masih lagi dengar lantunan tu. Jadi mak pun dengan tanpa ragu-ragu dia jawab apa yang saya fikirkan. Dia katanya mana? Itu jin Islam tu kot. Dia nak tumpang. Iyalah kan. Dia nak semayang tu kot. Dia nak mengaji. Iyalah dia nak mengaji. Dia nak tumpang katnya. Tak apalah, benda baik. Kalau yang benda yang tak baik tu lain cerita dia tu. Bila mana mak saya kata itu, iyalah. Jadi saya fikiran apa yang saya sampaikan tu sama dengan mak saya. So saya buat bodoh je lah kan. Dah awal tu cakap macam tu. Tapi hati yang nak tahu tadi tu, saya datang mula ke tangga tadi tu, saya boleh dengar lantunan suara di atas. Jadi saya berhenti di tangga tersebut dan dengar balik orang yang mengaji tadi dah tak ada. Suara tu hilang. Jadi saya teruslah naik atas. Saya tengok, tak ada lah, betul lah. Untuk memastikan lagi kan, saya teruslah naik atas. Tadi saya dengar ada, dia tak ada. Betul ke tak ada? Naik balik lah. Naik balik, so dengar dah memang tak ada. So benda tu dah tak ada lah. Dah pergilah, saya fikir macam tu lah kan. So itu adalah story saya yang pertama. Jadi story yang pertama tu pun sampai sekarang saya fikir-fikir kan, dan menjadi tanya-tanya kepada diri saya, siapakah gerangan yang sedang mengaji tu? So jadi memang jadi misteri hari itu sampai ke sudah tak tahu apa. So itu adalah cerita yang pertama. So cerita yang kedua saya ni berlaku di Shah Alam. Kejadian cerita ni berlaku di Taman Sri Muda Shah Alam, dan waktu ketika itu saya belum kahwin, masih bujang, dan kejadian tersebut berlaku di rumah bujang. Jadi awal ceritanya bermula, kita orang ni semua termasuk lelaki dan perempuan, ada beberapa orang ketika itu saya ingat dalam berapa orang, 5-6 orang macam tu. 3 perempuan, 4 lelaki, 4. Jadi 4 campur 3, 7 lah. Jadi awalnya kita orang ni plan pergi ke Templar. Okey, dalam 7 orang ni, 2 orang tu adalah pasangan yang bakal diijab kabulkan lah. Diorang ni dah bertunang. Bila kita dah pergi Templar, ada yang pergi naik motor, ada yang pergi naik kereta. Bila dah sampai ke Templar, kita dah turun.
Jadi bila kita dah mandi sampai ada satu tempat lah tu, satu lokasi dia sedang mandi. Kita ni ada yang mandi, ada yang tak mandi ketika itu. Bila dia tengah mandi, seronok mandi, tiba-tiba dia macam duduk diam je. Rambut dia basah masa tu. Ini bawah lah. Duduk diam macam ni. Dia duduk diam je ni. Apa hal ini? Tanya tunang dia tu. Jai, ni bukan nama sebenar kau, apa hal tunang kau tu? Senyap, itulah aku duduk perhati. Tadi elok je, sekarang dah jadi macam ni. So ni Kak Long macam mana Kak Long? Ni Kak Long ni ada seorang lagi perempuan dan ada lagi seorang perempuan. So 3 perempuan. Kak Long, Bet, saya namakan Bet, dan tunang dia ni, tunang kawan saya lah. Jadi tunang kawan saya ni duduk macam duduk atas batu, dia duduk macam ni. Kak Long, saya pun Kak Long, apa tengok kenapa dengan tunang dia ni? Yang dia orang ni tengah mandi kumpulan lah kan, dalam suka tadi. Tiba-tiba dia duduk tadi, apa hal ni kata kan, macam ni tadi elok, apa sahaja jadi macam ni. Bila kita dah suruh cakap Kak Long tadi tengok ni, tiba-tiba tanyalah Kak Long tu tanya, ni siapa ke nama tunang dia tu Saya tak ingat lah. Rose lah, kita panggil dia Rose lah. Rose, apa hal Rose? Apa hal? Kenapa kau senyap je ni? Tadi kau elok je, tiba-tiba kau apa tadi? Dia pun diam je. Lepas disegar-segar, dipegang bahu je tanya, dia pun macam tak mahu lah tolak kan. Yelah, kita dah pegang bahu kat sini, dia pun dia boleh tunduk. Bila jadi macam tu je, terkejut kita orang. Kejadian tu dah jadi lain macam dah. Dah hilang mood nak mandi. Sebab tengok dia punya ragam dia dah bertukar. Kita orang ni bujang-bujang tadi je macam apa hal ni kan. Sampai dia daripada duduk atas batu tadi, dia dah kena sentuh, dia marah kan. Dia marah, dia lari, dia pergi satu tempat macam curam ni, kata curam bukit. Ni dia ni ke atas sikit lah. Tempat mandi tu di bawah, dia ni atas. Ada satu curam bukit, di bawah tu macam ada gazebo. Dia nak lalu ke situ. Kejar tangkap. Masa tu dah jadi kawasan Temple Park tu riuh rendah. Orang semua bertumpukan pada kita orang punya kumpulan. Semua pandang macam yelah, tengah-tengah dia orang tengah mandi, dengar bunyi dah jadi riuh rendah. Semua dah tumpu macam tu. Apa hal ni? Ada yang datang dekat, ada yang duduk takut jauh kan, kawasan dah hutan kan. Mungkin ada yang bawa anak-anak tu ni, tak nak pergi ke depan lah kan, takut kalau apa hal nanti anak-anak dia kan susah juga. Jadi bila kita orang pun dah riuh dah, dia dah ke mana tadi? Dia dah ke curam bukit. Kita dah kejar, tarik dia, bawa naik. Dia masa tu share dia dah gila-gila lah, tahap gila lah. Pegang pun dah macam saya cerita yang sebelum ni lah, kekuatan dia memang luar biasa lah. Kita dah pegang dia, bawa balik. Masa kita bawa balik ni, nak diamkan dia dulu bukan main susah. Sebelum nak bawa balik, bukan senang nak masa dia tengah kerasukan tu, nak bawa dia balik dalam keadaan macam tu. Mujur dapat tenangkan sekejap. Bila dah dapat tenangkan sekejap, kita orang ni buat pandai-pandai sendiri lah masa tu. Dah tak ada tempat lagi lah nak dituju. Kepala otak pun dah panik ketika tu. Jadi apa yang kami tahu, kami praktikal pada si mangsa tadi, iaitu tunang kawan saya tadi. Jadi bila dah
Dia pun, kita orang dah baca apa-apa, dia pun dah tenang, bawa balik. Bawa balik ni mana? InsyaAllah mah balik rumah bujang tu. Tapi bukan rumah bujang saya, rumah bujang kawan saya. Kawan saya yang 3 orang ni, kawan saya ada bujang. Bila dah bawa pergi Shah Alam, sampai Shah Alam, kita orang letakkan tunang dia ni ke ruang tamu. Jadi dia dah duduk tepi. Okay, kita tenangkan dia kan. Bila tenangkan dia duduk, cakap dengan dia elok, masa itu dia dah sedar. Dia dah sedar, dia dah baik sikit lah. Tadi yang tadi tu dah menghara. Dia betul dah tenang. Bawa balik sampai di rumah tadi. Disuruhlah tenang kawan saya ni duduk di ruang tamu. So kita orang ni duduk di keliling dia lah. Takut-takut berlaku lagi. Hari tu dah hampir gelap. Duduk dekat situ, lama jugalah kita duduk situ. Bila dah lepas je waktu maghrib, kejadian tu berulang kembali. Jadi kerasukan tadi tu datang balik. Masa tu lagi heavy daripada tadi. Memang tahap gila punya kan. Macam mana yang saya tak kata gila. Korang bayangkan, siapa lagi yang ada? Kita orang ni je lah yang ada. Kejadian yang hari tu berlaku, Masya Allah, nak katakan rumah bujang yang kita orang pergi ni, rumah kawan saya ni lah, di sekitarnya tu hujan di satu tempat saja, di mana rumah bujang itu sendiri yang mengalami hujan. Kanan kiri tak hujan. Depan rumah ada sebatang pokok. Batang pokok tu kita nampak ribut. Angin tu kita dengar bunyi ribut. Masya Allah. Hari tu memang rasa pelik. Sebab dia tu, bila dah berlaku dia tu, saya keluar rumah, saya sendiri pergi tengok. Cakap kat member, korang tengok kat depan ni. Kau tengok pokok ni goyang tu. Ribut tu. Kau tengok kiri, kau tengok kanan. Rumah jiran sebelah korang ni tak hujan tu. Apa hal rumah tak hujan? Masa tu dah blank semua ada dalam kepala otak lah. Macam-macam tu fikir. Yang dalam rumah tadi tu dah mengarut. Yang dulu perempuan tadi tu, yang Kak Long dengan bilik tadi tu, tenangkan yang tunang kawan saya ni. Sementara nak tenang dia, tak tahulah nak cakap waktu tu. Macam-macam ada dalam fikiran dia. Dan bila kita orang buat apa yang kita orang tahu je. Saya pun bila dah melihat di depan rumah dengan ribut bagai, dengan hujan ada, masuk dalam balik, tengok-tengok yang tunang kawan saya yang perempuan ni dah macam ni lah. Saya pun pandai-pandai sendiri lah. Kak Long, Bek, korang ni pandai ngaji tak? Minta tolong Kak Long, Bek, ambil air semayang ngaji sekejap. Jadi dah tengok ni kan, baca surah Yasin. Dia pun baca lah. Baca surah Yasin ni, lagi kuat ribut tu ni. Angin tu masuk macam di kan rumah, masuk angin di celah-celah tingkap, celah-celah lubang. Bunyi angin tu kedengaran sampai ke dalam rumah. Tahap gila. Ini gila ni cakap. Ini memang gila. Saya pun teringat apa orang tu pernah cakap, benda kalau apa-apa pakai penyapu. Tiba-tiba waktu tu datang idea cari penyapu. Member tadi tengok saya macam tu, kau cari apa dia? Aku cari penyapu. Bukan kau ada penyapu buat lah. Ada boleh kejap. Yang seorang kawan saya lagi ni, yang tunang dia tadi, tunang lelaki ni, dah pegang tunang dia ni, dah pegang kaki, dah pegang apa, yang dua orang perempuan ni dah tenangkan dia, sampai mengaji pun tak jalan juga. Diorang ni masih dalam keadaan membaca surah Yasin. Yang dua lagi lelaki kawan saya ni juga minta lah kebenaran ni pada si tunang ni, minta kebenaran ni tunang kau kan,
takut dia marah, minta izin dulu lah. Dia dah jadi teruk, aku pegang tunang kau boleh. Bukan saya lah yang pegang waktu tu, tapi ada 2 orang lagi. Minta izin, okey, dia pun dah benar kan, pegang tangan kanan, tangan kiri, yang tangan yang tunang dia ni pegang tangan kiri ke tangan kanan, saya ingat. Yang seorang pegang kedua belah kaki, yang seorang pegang tangan ini. 2 lagi yang perempuan mengaji, tak ada dengan beg ni. Mengaji biasa. Yang saya pegang dengan setan. Tanyalah, dah pegang penyapu, tanya, tunang kau ni, dia nampak tak kamu? Tanya. Dia siapa? Ros, kau nampak tak Ros? Benda apa yang ada kat dalam rumah ni? Nampak? Kat mana? Tu. Dia siapa boleh tunjuk? Tu. Saya pun libat. Oh, kita situ. Oh, situ. Kata. Tapi dia sedang mengaruk ni. Dalam mengaruk tu, dia kejap mengaruk, kejap dia baik. Dia kejap mengaruk, dia kejap baik. Tapi bila saya tanya tu, yang tu dia tunjuk. Situ. Tak boleh jadi. Oh, pening. Sampai habis Yasin, keadaan yang jadi kelang kabut jadi tenang. Di mana angin ribut, hujan semua terhenti selepas habisnya surah Yasin yang dibacakan oleh Kak Long dan Bek ni. Ngam habis. Bayangkan masa tu, tak tahu macam mana kita orang fikir. Kami je lah yang ada ikhtiar, apa yang kami tahu kami buat je. Lepas kejadian tu, yang bini pula, yang tunang kawan saya ni pun dah pulih balik lah. Pulih seperti sedia kala balik, tapi dalam macam murung sikit lah, bawa dia pergi jumpa orang pandai lah, senang cerita kan, orang yang pandai mengubat. Bawa cerita tu memang alami sendiri lah, saya alami sendiri. Saya rasa pengalaman tu yang paling heavy lah, paling heavy yang saya pernah alami kejadian. Pandai-pandai sendiri pun ada kan, ikut bagi ikhtiar apa yang kita tahu, apa yang selagi boleh, dengan keyakinan, dengan izin Tuhan, berpegang pada tu. Alhamdulillah lah, pada hari tu semua dah kembali baik. Dan selepas kejadian tu, rupanya selepas dia dah berubat dengan orang pandai tadi tu, kita tanya balik lah keesokan harinya, kenapa tunang kau ni teruk sangat, seperti seolah kerasukan. Tanya dia balik. Dan kawan saya ni pun menceritakan bahawa tunangnya sebenarnya telah dihantar macam santau jugalah. Dia ni macam cemburu, jealous punya pasal, disebabkan perempuan ni dia bertunang dengan kawan saya. Jadi yang orang yang hantar santau ni, dia mengatakan ada budak lelaki ni suka dengan perempuan ni, dapat mengetahui yang dia ni telah bertunang, dia rasa marah. Orang yang hantar dia rasa marah, dia hantar santau. Tak tahu mana dia dapat gambar ke, baju ke apa. Saya fikir itulah, kalau orang hantar santau, dia akan mesti dapatkan sesuatu yang menjadi hak milik kepada seseorang yang dia nak buat. Mesti dia dah dapat benda tu, tak tahulah gambar ke apa kan. Jadi saya fikir teruk lah. Macam ni saya bagi idea lah, baik kurang lekas-lekas je lah, senang berubat, bagi habis. Kita orang bagi cadangan lah, kita orang yang ramai-ramai tadi ada kat situ. Tapi bukan hari kejadian tersebut, selepasnya bagi idea, kahwin lah cepat, bagi idea. So lepas kita orang bagi idea tu, alhamdulillah lah dia dengar kita punya pandangan dan pendapat, dan dia telah pun dijabulkan. Sayangnya saya tak tahu dia punya perkahwinan sama ada berkekal
bakalan ataupun tidak, wallahu alam, saya tak pasti. Tapi saya melihat dalam dia punya Facebook, dan macam dia upload gambar dia seorang dengan anak-anak je, yang wife dia tak tunjuk. Tak tahulah, wallahu alam, mungkin dia tak tunjukkan bini dia, dia malah nak, ada setengah-setengah orang dia tak nak publishkan wife dia di media sosial, macam artis, setengah-setengah artis buat tu kan, dia tak nak, dia nak dia seorang glamour, dia tak nak libatkan dia punya wife. Jadi mungkin macam itulah saya fikir, ataupun di sebaliknya, wallahu alam kan. Saya harapkan diorang ni masih jodoh dan berpanjangan je lah. Saya tengok yang saya lihat anak-anak diorang pun dah besar-besar, alhamdulillah lah. So itulah cerita yang kedua yang saya telah kongsikan pada korang. So di mana cerita ni, kalau korang rasa benda ni jadi pengajaran korang dan jadi iktibar, ambillah yang baik-baik, ambillah yang boleh dirasakan sebagai pengajaran, renung-renungkanlah. So kepada yang couple-couple ke ada iri hati, tak payahlah. Kalau perempuan dah tak suka, lupakan je lah. Ramai lagi perempuan, tak payah nak antau-santau lah, bagai lah. Ini merosakkan akidah kau sebagai seorang Islam. Bila punya orang buat kerja macam ni, sudah-sudahlah, carilah perempuan lain, banyak lagi. Mungkin yang ni bukan jodoh kau, tapi mana tahu Tuhan nak bagikan yang lebih baik daripada tu. Mana kita tahu kan. Ini semua perancangan kita boleh rancang, Allah yang tentukan. So sampai sini saja yang saya boleh kongsikan kepada korang. Jumpa lagi video episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.